Menjelang hari mengundi, PDRM gerak anggota tambahan ke negeri terlibat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim percaya konsep ekonomi madani akan menjadikan ekonomi Malaysia kukuh dan stabil di peringkat global. Malah ia juga mampu meningkatkan kualiti kehidupan rakyat ke arah lebih baik. We have launched the Madani economy to boost the Malaysian economy and empower the people by addressing the various challenges and issues related to our competitiveness in the global area. The primary strategic thrust here is to restructure the economy towards making Malaysia a leading Asian economy and providing the people with the benefits to enjoy a better quality of life, elevating the status and dignity of the nation. Beliau bercakap dalam ucap tamanya di persidangan meja bulat Asia Pasifik APR ke-36 di Ibu Negara. Tambah beliau, ASEAN mempunyai potensi perkembangan ekonomi yang besar berikutan kedudukannya yang strategik. Justru perlu menjadi sebuah wilayah yang stabil dan bersatu walaupun terdapat konflik melibatkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat. Lebih banyak pelaburan asing dan domestik akan masuk ke Kelantan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan perpaduan menumpukan perkara itu selain pemerkasaan sektor pendidikan dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di negeri itu. Kita tidak mahu anak Kelantan lebih ramai yang menganggur. Akhirnya terpaksa mencari kerja di tempat luar. InsyaAllah tidak kurang daripada 100,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 5 tahun akan dapat diwujudkan. Beliau yang juga pengerusi BN berucap pada Himpunan Jentera dan penyokong BN PH Pasir Putih di Dewan Terbuka Uthmaniyah Kampung Pulau 5 Pasir Putih. Beliau turut menegaskan kedudukan agama Islam tidak pernah tergugat mahupun terancam di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, peruntukan bagi institusi dan hal ehwal Islam semakin bertambah sejak Kerajaan Perpaduan mengambil alih pentadbiran akhir tahun lalu. Sementara itu, di Terengganu, usaha merancangkan semula pembangunan negeri akan dilaksanakan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, isu kelembapan ekonomi, perniagaan kecil dan sederhana, tiada peluang pekerjaan dan lain-lain akan segera diatasi. Di Terengganu ini kita perlukan hanya 17 kursi. Hanya 17 kursi. Dulu kita mempunyai 10 kursi dari 32. Kita perlu 7 lagi. Tetapi di Terengganu ini kita mempunyai kombinasi muka lama dan muka baru. Kesinambungan ini memperlihatkan bahawa lebih ramai muka-muka baharu yang kita perkenalkan di negeri Terengganu untuk kita hidangkan kepada pengundi-pengundi di Terengganu bahawa harapan semakin cerah. Kalau kita cukup dan lebih daripada 17, maka perubahan kerajaan negeri Terengganu di bawah Kerajaan Perpaduan. Beliau berucap pada program kesejahteraan komuniti Filda Madani dan program Desa Cerdas, anjuran kemas negeri Terengganu di Filda Tenang Besut. Menjelang hari mengundi PRU DUN ke-15, PDRM Kelantan meningkatkan tahap kesiapsiagaan anggotanya bagi berdepan pelbagai kemungkinan terutama di 16 lokasi panas di negeri itu. Perinciannya kita terus bersama wartawan Nur Alia Ramli di IPK Kelantan.
Baik, terima kasih studio. 2 hari lagi bakal tiba hari penting iaitu hari mengundi bagi 6 negeri termasuk negeri Kelantan ini bersempena pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15. Sehubungan itu, PDRM merupakan salah satu agensi yang dikerah bagi memastikan kelancaran proses pengundian PRU DUN ke-15 itu nanti. Jadi seketika ini bersama saya iaitu Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun bagi berkongsikan persediaan pihak PDRM Kelantan menjelang hari pengundian Sabtu ini. Baik Datuk, mungkin boleh dikongsikan bagaimana tahap kesiapsiagaan anggota PDRM Kelantan ini, Datuk? Okey, terima kasih. Selamat tengah hari. Dan di Kelantan ini memang kita telah bersiap siaga, bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya kali ini. Dan kita punya pasukan bantuan pun akan sampai pada petang ini. Seramai 2,196 orang akan sampai dan bantuan trafik telah pun sampai semalam. 104 pegawai dan anggota telah sampai dan kita akan pastikan di keseluruhan tempat mengundi yang sejumlah 524 ini akan dikawal dengan baik. Bukan sahaja tempat mengundi tapi beberapa tempat yang kita rasakan sensitif kita akan buat kawalan. Dan kita juga akan menentukan ada tim-tim backup untuk sekiranya berlaku sesuatu lah. Dan bantuan Bukit Aman pun kita dah dapat daripada FRU, unit drone, Poru dan sebagainya. Dan saya percaya dengan proses kempen yang berjalan ini yang tidak ada apa-apa insiden yang tidak diingini dan kita percaya pada hari mengundi insya-Allah proses pengundian akan berjalan lancar dan saya mohon mereka semua pengundi-pengundi di Kelantan akan merasa lebih selamat untuk keluar mengundi. Jadi bagaimana dari segi lokasi hotspot kemungkinan berlaku provokasi dan bagaimana dari segi penempatan anggota di kawasan-kawasan terlibat, Datuk? Okey, peringkat awal dulu kita telah mengenal pasti 17 hotspot sebelum kempen bermula. Tetapi selepas kempen bermula, kita telah melihat trend perubahan itu dan ada tempat-tempat yang kita rasakan di hari mengundi mungkin lebih ramai yang keluar dari segi penyokong dan yang last minute macam ni kan. Jadi kita telah mengenal pasti 16 juga tempat. Ada sedikit perubahan dan ini telah pun kita tempatkan pegawai-pegawai kita terutamanya di segi elemen cantas, cantas kita yang sentiasa keluar dan juga pihak cawangan khas. Jadi untuk cantas ni kita ada cara baru untuk menentukan bahawa kita di bilik gerakan di peringkat kontingen akan mengetahui apa yang berlaku di bawah. Jadi mereka akan secara live sekiranya berlaku apa-apa insiden dan insya-Allah tindakan yang segera dapat dibuat. Baik, Datuk, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, dapat untuk makluman 12 hari bulan ini adalah hari mengundi untuk PRU DUN ke-15 antaranya di Kelantan. Oleh itu, kepada semua pengundi diminta menjalankan tanggungjawab masing-masing dan elakkan dari sebarang perkara yang boleh menimbulkan provokasi bagi memastikan kelancaran pada hari tersebut. Saya kira setakat itu dulu daripada saya yang sahih di RTM. Kita terus ke Syamila di Penang. Baiklah, terima kasih Alia. Yang pastinya calon yang bertanding pada PRU DUN ke-15 ini di sekitar daerah Seberang Perai Utara SPU ini pastinya pada ketika ini mereka sedang giat menjalankan kempen bagi bertemu dengan masyarakat sebagai memanfaatkan waktu-waktu akhir sebelum tamatnya tempoh berkempen dan pastinya mereka mengambil peluang ini untuk beramah mesra dengan masyarakat tidak kira sama ada menerusi ziarah kasih dari rumah ke rumah maupun mengadakan walkabout di sekitar kawasan orang ramai seperti Pasar Tani, Pasar Malam, Taman Rekreasi dan sebagainya. Namun, apa yang sedikit menarik perhatian saya pada ketika ini, calon BN DUN Penaga, Ustaz Muhammad Naim Saleh menampilkan sedikit kelainan dengan mengadakan kempen dengan bot melalui jalan air menelusuri sekitar Sungai Muda di samping bertemu para nelayan juga menyantuni pengunjung serta para peniaga di Pasar Bisik Kuala Muda. Jadi itu mengenai kempen di sekitar kawasan SPU ini. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda sepanjang keberadaan saya di kawasan SPU selama hampir 2 minggu ini, rata-rata masyarakat yang saya temui menyatakan mereka inginkan wakil yang benar-benar menjaga kebajikan mereka, yang benar-benar mengambil berat tentang mereka, juga benar-benar dekat
dengan mereka. Ini kata mereka sudah pasti bagi memudahkan mereka berurusan dengan wakil nanti sama ada untuk menerima sebarang bantuan ataupun mengajukan sebarang aduan. Jadi dengan itu sudah semestinya mereka mahukan wakil rakyat yang sentiasa turun padang untuk melihat keadaan mereka. Jadi setakat ini dahulu yang boleh saya bawakan kepada anda. Kita terus kepada rakan kita Syikin di Negeri Sembilan yang sahih di RTM. Baik, terima kasih. Dalam berdepan musim pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15, aspek keselamatan adalah antara perkara utama yang menjadi titik berat oleh pihak polis Diraja Malaysia. Dan untuk mengetahui situasinya di Negeri Sembilan, bersama-sama saya ketika ini ialah Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ahmad Zafir Muhammad Yusof. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai persiapan dan juga kesiapsiagaan petugas-petugas polis di Negeri Sembilan. Bagi PDRM Negeri Sembilan, pihak kami telah mula membuat persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri pada kali ini seawal sebelum hari penamaan calon lagi. Dan ketika ini bilik-bilik gerakan bagi PDRM Negeri Sembilan dan juga bagi khasnya kontingen dan juga daerah-daerah telah digerakkan bagi memastikan keselamatan dan perjalanan pilihan raya negeri berjalan dengan lancar dan semua pihak dapat menjalankan kewajipan untuk mengundi. Baik Datuk, untuk hari mengundi Sabtu ini 12 Ogos, mungkin nasihat Datuk untuk calon dan juga pengundi di luar sana. Bagi pihak PDRM, kami telah memanggil wakil-wakil calon untuk hadir bagi menjelaskan apa yang boleh dibuat dan apa yang tak dibenarkan. Dan nasihat kami pada orang awam yang keluar mengundi itu, pihak PDRM menasihatkan untuk keluar seawal yang mungkin bagi mengelakkan apa-apa sekiranya kalau hujan ataupun kesesakan jalan lalu lintas. So elok-eloknya keluar awal lah. Ya, nasihat saya. Baik, terima kasih banyak Datuk atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu perkongsian dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Baik, terima kasih untuk perkembangan itu. Seramai 1,505 pegawai dan anggota Polis Perak digerakkan bagi membantu penugasan PRU DUN ke-15 di Kelantan. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, penugasan bermula hari ini sehingga Isnin depan. Seramai 84 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri turut diatur gerak ke negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu. Jadi saya mengharapkan kepada pegawai dan anggota saya daripada PDRM Negeri Perak yang bertugas di negeri-negeri yang menghadapi pilihan raya ini supaya bertugas dengan penuh integriti, berhemah, berdisiplin dan memastikan kelancaran perjalanan pilihan raya ini berlaku dengan baik, dengan teratur dan berjaya mengekalkan keamanan dan keselamatan semasa pilihan raya ini diadakan. Tambah beliau, orang ramai diharap dapat memberi kerjasama kepada pihak berkuasa, terutama pihak polis dalam memastikan perjalanan pilihan raya berjalan dengan baik dan teratur. Sementara itu, seramai 478 pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM Melaka terlibat dalam bantuan penugasan pilihan raya sepanjang PRU DUN ke-15 di Negeri Sembilan. Apa yang kita harapkan adalah pegawai-pegawai dan anggota saya itu nanti akan membantu proses pengundian bermula daripada hari ini sehinggalah pasca pilihan raya nanti. Dan saya mengharapkan semua pegawai dan petugas itu akan berada dalam keadaan sihat walafiat, dapat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh jujur, ikhlas dan berintegriti. Dan yang penting sekali, mereka perlu kekalkan tahap disiplin mereka dan juga bersabar dengan kerana ataupun provokasi daripada pengundi-pengundi ataupun penyokong-penyokong. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta.
Perdana Menteri menegaskan tiada toleransi terhadap mana-mana pihak yang cuba memecah belahkan perpaduan yang di negara ini. I will not tolerate. Saya tidak akan izinkan semua rakyat kita, majoriti Melayu, negeri ini masih dikuasai oleh kekuasaan politik orang Melayu, hak orang Melayu, Islam, bahasa Melayu, raja-raja Melayu. Tetap kita pertahankan. Tapi negara ini juga mesti pertahankan. Setiap orang Cina, setiap orang India, Dayak Takaratan yang warga negara, kita pertahankan sebagai hak warga negara di negara ini. Terdahulu beliau menghadiri ceramah perpaduan madani di Kuala Terengganu. Kerjasama ahli politik dan rakyat tidak memainkan isu raja, agama dan kaum 3R sepanjang kempen PRU DUN ke-15 bukti kematangan berpolitik dalam negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata sikap positif itu perlu diteruskan biarpun selepas musim pilihan raya. Sepatutnya isu-isu ini tidak dimainkan bukan hanya dalam pilihan ini tapi juga selepas pilihan ini. Ini perkara yang patut kita jaga bersama kerana kita harus matang berpolitik sebagai rakyat Malaysia, kerana kita sebut kita nak maju ke hadapan, maka kematangan kita juga mesti seiring dengan apa yang kita inginkan untuk maju ke hadapan. Beliau menghadiri pertemuan bersama masyarakat setempat di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Selalu PDRM memaklumkan tiada sebarang laporan diterima membabitkan isu 3R sepanjang tempoh berkempen PRU DUN ke-15. Jelas Menteri Ekonomi menyampaikan isu pendapatan rakyat serta gerak kerja kerajaan yang sedang dilaksanakan ketika program debat modal baharu ekonomi Malaysia malam tadi. Ia seiring usaha memulihkan ekonomi negara dari semasa ke semasa. Bersetuju dengan Menteri Ekonomi, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi yang turut hadir dalam program tersebut berkata pelbagai dasar telah dirangka bagi menangani masalah ekonomi negara. Untuk kita berdepan dengan cabaran-cabaran dan juga maju ke depan. Jelas, ya. Cuma adanya masih belum diumumkan. Yang saya tahulah sudah. Jadi yang sudah dilaksanakan, itu low hanging fruit, sudah juga dilaksanakan dan banyak. Jadi bagi saya apa yang diketengahkan, diutarakan oleh YB Revisi sebentar tadi memang berdasarkan kepada apa kerajaan perpaduan sekarang ni buat dan akan buat. Banyak lagi yang akan dibuat kerana memang seperti mana semua sedia maklumlah cabaran ekonomi bukan sekadar di peringkat negara kita saja tetapi ia lebih secara dipengaruhi oleh fenomena global. Itu cabaran besar. Capaian rangkaian 5G di Malaysia setakat penghujung Julai telah mencapai 66.8% kawasan berpenduduk di seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil optimis sasaran 80% kawasan berpenduduk mampu dicapai selewat-lewatnya awal Januari depan. Jelas beliau, beberapa pengumuman akan dimaklumkan dalam masa terdekat berkenaan syarikat telekomunikasi berkenaan pemilikan equity dalam Digital Nasional Berhad selain menyediakan perkhidmatan rangkaian 5G. Ini satu angka yang baik dan kita jangkakan sekiranya kadar ini dikekalkan, kita dapat capai sasaran 80% kawasan berpenduduk menjelang hujung tahun ini insya-Allah. Ia realistik kerana pada bulan Jun 64.7% dan telah meningkat 2.1% menjadi 66.8% menjelang hujung Julai. Beliau bercakap kepada pemberita selepas bersiaran di program Selamat Pagi Malaysia. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia terbuka mengadakan perbincangan dengan Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB berhubung masalah air di negeri itu. Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad berkata perkara itu sedang dimuktamadkan.
Jelas beliau rombakan dalaman AKSB boleh dibuat sekiranya masalah air berlarutan. Akta Industri Perkhidmatan Air ada Seksyen 114. Seksyen 114 ini menyebut bahawa Kerajaan Persekutuan boleh, menteri boleh untuk menggunakan kuasa ini untuk mengambil alih sesuatu operator air itu di atas sebab-sebab yang tertentu, kalau ada sebab mendesak yang sangat ketara. Memang nak ambil ataupun nak invoke klausa itu adalah satu perkara yang bukan mudah. Bukan hanya boleh hari ini saya nak buat, tak boleh. Kita kena lalui proses. Sebab itu kita sekarang proses dia apa? Kita nak cuba bantu dulu. Kita adakan perbincangan, kita adakan dialog. Tetapi kalau kita tidak lihat sebarang kemajuan dan ia berterusan, kita tak boleh biarkan. Rakyat Kelantan berhak dapat air yang baik. Pada peringkat awal, peruntukan akan diberikan dalam bentuk grant atau pinjaman bagi menyelesaikan isu tersebut. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Bursa Malaysia di niaga rendah pada sesi awal dagangan hari ini menjejak sentimen lemah berikutan prestasi semalaman Wall Street. Indeks FBM KLCI susut 6.39 mata kepada 1,455.64 mata setakat pukul 12.40 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan Klasita kekal rata pada 10 sen, manakala KNM meningkat setengah sen kepada 9 sen, Valesto pula turun 1 sen kepada 22 sen. SAB pula muncul kaunter saham paling untung naik 29 sen kepada RM3.64, manakala saham Nestle bertambah 20 sen kepada RM132.70 dan Kronologi Asia naik 14.5 sen kepada 15 sen. Ringgit memulakan urus niaga hampir tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang pengeluaran data indeks harga pengguna Amerika Syarikat bagi Julai. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.57 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.39 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.81 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.01 berbanding euro, manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.01. Sentimen pasaran terhadap mata wang ringgit secara amnya bertambah baik. Ringgit telah mengukuh sebanyak 2.5% berbanding dolar Amerika Syarikat dan didagangkan lebih baik berbanding mata wang serantau lain sejak Jun. Jelas Jawatankuasa Pasaran Keuangan FMC Bank Negara menerusi ringkasan mesyuarat 7 Ogos, penjelasan lanjut mengenai hala tuju kadar faedah oleh bank-bank pusat utama dijangka memberi sokongan kepada ringgit. Rizab Persekutuan Amerika Syarikat juga dijangka akan menghampiri penghujung kitaran kenaikan kadarnya berikutan petunjuk inflasi yang menyederhana. China juga dilihat terus melaksana pelbagai langkah bagi merangsang pemulihan ekonominya. FMC berkata pemulihan sentimen pasaran dapat dilihat daripada minat asing yang kukuh dalam pasaran keuangan domestik. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 maut dalam kebakaran besar hutan akibat angin taufan di Pulau Maui di Hawaii. Kebakaran yang memusnahkan sebahagian besar pulau itu turut menyaksikan beribu-ribu orang dipindahkan termasuk sebahagian terjun ke laut menyelamatkan diri daripada asap dan api yang marak dengan pantas akibat cuaca kering. Bahagian barat pulau itu termasuk pusat peranginan pelancongan Lahaina hampir terputus hubungan dengan hanya satu lebuh raya masih dibuka. Jurucakap Pengangkutan Hawaii memaklumkan sekurang-kurangnya 4,000 pelancong sedang berusaha meninggalkan barat Maui. Walaupun 16 jalan ditutup, lapangan terbang Maui masih beroperasi sepenuhnya dan syarikat penerbangan menurunkan tambang dan menawarkan pengecualian untuk membawa orang keluar dari pulau itu.
Datuk Bandar Maui Koni Richard Bison menyatakan tumpuan utama sekarang ialah menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kehilangan harta benda yang besar. Parti Piutai Umum ia mendapat sokongan 6 lagi parti dalam usaha untuk membentuk kerajaan meskipun kurang daripada sokongan yang diperlukan. Parti itu yang menarik balik sokongannya terhadap Move Forward minggu lalu berdepan cabaran untuk memenangi sokongan dari Parlimen di mana pihak tentera mempunyai pengaruh besar. Thailand sedang ditadbir kerajaan sementara selama 142 hari dan berdepan masa depan tidak menentu selepas parti Move Forward dihalang daripada membentuk kerajaan oleh penggubal undang-undang konservatif yang bersekutu dengan tentera diraja Thailand. Putai mendapatkan sokongan parti Bunjai Thai. Parti Bunjai Thai menolak langkah menyokong Move Forward susulan rancangannya untuk meminda undang-undang yang melindungi keluarga diraja daripada kecaman. Walaupun parti Piutai meninggalkan Move Forward, ia masih berharap untuk mendapatkan sokongan 150 penggubal undang-undang dalam pilihan raya Perdana Menteri akhir bulan ini. Beralih ke perkembangan sukan, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menutup cabaran di kejohanan berbasikal trek dunia 2023 di Glasgow, Scotland dengan keputusan mengecewakan. Ini selepas beliau terkandas di separuh akhir saingan Keirin elit lelaki pada Rabu. Laluan pelumba berusia 35 tahun itu tersekat selepas menamatkan saringan pertama pusingan separuh akhir di kedudukan keempat. Hanya 3 pelumba terpantas setiap saringan akan mara ke aksi final. Datuk Azizul Hasni, juara Keirin dunia pada tahun 2017 di Hong Kong, menduduki ranking ke-9 keseluruhan dalam acara kegemarannya itu. Beliau turut menduduki tempat ke-9 acara pecut individu yang berlangsung Isnin lepas. Dan ini pula perkembangan aksi Liga Super. JDT terus menunjukkan penguasaan apabila membenam Sabah FC 5-1 di Stadium Likas malam tadi. Sabah bagaimanapun terlebih dahulu membuka jaringan pada awal minit ke-12 apabila rembatan kencang Jafri Chiu menewaskan penjaga gol pelawat Ahmad Shihan Hazmi. 5 minit kemudian, skuad Harimau Selatan mengikat kedudukan apabila sepakan penjuru yang diambil Arif Aiman berjaya disempurnakan Juan Muniz. Bergson da Silva kemudian meletakkan JDT di depan hasil sepakan penalti pada minit ke-25. JDT terus garang di babak kedua apabila giliran Habati Fernandes menjaringkan gol ketiga pada minit ke-47 sebelum Bergson sekali lagi menemui jaring untuk gol keempat pasukan minit ke-63. Pemain kelahiran Brazil itu kemudian melengkapkan hat-trick pada minit ke-73 untuk menutup perlawanan dengan kemenangan 5-1. Saudara, paparan itu mengakhiri berita tengah hari. Terus setia bersama Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.